Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini insya-Allah dalam bulan Ramadan kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Dan perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki bagi membicarakan buku terbaru yang diterbitkan oleh PTS dan dinukilkan oleh yang berbahagia Ustaz. Buku yang berjudul 40 Sirah Popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan sahabat. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya lihat wajah Tuan Ikram okey, sihat Saya pun sihat Ustaz, Alhamdulillah. Setiap hari ini insya-Allah masih terselamat daripada pandemik Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah. Penting tu. Mudah-mudahan Ustaz dan saya dan sahabat-sahabat kita yang mendengar ni pun akan terselamatlah dari pandemik terutamanya insya-Allah Ustaz. Amin, insyaAllah. Baik, kepada yang menonton, yang mendengar, kita live bersiaran di FB PTS untuk membicarakan tentang buku 40 Sirah Popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan sahabat. Dan pada pagi ini, saya ni lebih kepada sebagai mukaddimah sahaja. Untuk makluman, kita akan susun 4 sesi yang berbahagia Ustaz Mustafar Suki bersama dengan Tuan dan Cik Puan berbicara tentang topik ini. Dan membahaskan buku terbaru beliau ini iaitu 40 Sirah Popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan sahabat. Cuma sebagai mukaddimah lah, sebagai orang kata tuan rumah bersiarannya di FB PTS. Jadi saya pun membuka pintu lah untuk Ustaz Mustafar Suki. Dan untuk makluman tuan dan cik puan, kita berada dalam bulan Ramadan ini pun kita tetap cuba cari ruang untuk kita imarahkan Ramadan kita dengan ilmu-ilmu. Dan saya fikir mungkin asing kepada sebahagian dari kita, dalam Ramadan ni selalu kita bercakap tentang amalan, kita bercakap tentang bagaimana fadilat Ramadan dan sebagainya Ustaz kan. Ini asing sikit lah, lain sikit. Tapi pada saya ia tidak asing kerana pastinya ini adalah satu pembudayaan ilmu. Dan saya fikir Ramadan itu bukan hanya tertumpu kepada kita nak berbicara soal fadilatnya Ramadan sahaja, ini juga sebahagian daripada ibadah apabila kita berbahas ataupun berbincang tentang ilmu. Dan 40 Sirah Popular ini sebenarnya pada saya dia topik yang menarik. Dan tuan dan cik puan yang menonton insya-Allah nanti boleh dengarlah daripada yang berbahagia Ustaz Mustafar Suki. Perkongsian ini tidak dibuat hanya pada hari ini sahaja, kita akan susun untuk 4 hari dan tuan dan cik puan nanti boleh lihat posternya kami akan paparkan di FB PTS dan nanti kita akan juga bersiaran di live YouTube PTS TV dan nanti yang berminat dah mendengar sesi yang pertama boleh nantikan untuk sesi yang seterusnya. Dan kalau mana tahu berminat, bukunya ada, boleh dapati di Shopee ataupun di kedai buku online PTS, bookcafe.com.my. Baik, saya ingat itu saja kot mukadimah saya, biar saya cakap pendek sebab Ustaz yang nanti akan berkongsi dan saya rasa Ustaz bersedia juga dengan bahan-bahan tambahan untuk berkongsi. Jadi Ustaz Mustafar Suki, tanpa melengahkan masa, saya persilakan perkongsian Ustaz tentang buku terbaru Ustaz, 40 Sirah Popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan sahabat. Fayatafaddal masyru'. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Dan saya muliakan pengemudi ataupun moderator kita, iaitulah berbahagia Ustaz Ikram daripada pihak wakil daripada PTS. Kemudian sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa tak kita dengar Nabi berperang dalam bulan Ramadan dan dalam keadaan Nabi masih berpuasa, kan sahabat-sahabat masih berpuasa. Jadi itu adalah salah satu sirah, yang mana kita biasa dengar. Akan tetapi seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Al-Baihaqi, kata beliau, ghazawna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatain. Kami pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai ekspedisi peperangan sebanyak 2 kali perang ataupun 2 peperangan.
Dan kemudian kata Nabi SAW, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, dan dengan sebab itu fa'uftira, kami berbuka puasa fihima, kami berbuka puasa dalam kedua siri peperangan itu. Kan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis itu adalah hadis yang sahih, yang mana menyatakan dalam peperangan Badar Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk berbuka puasa. Kan biasa kita dengar para sahabat itu mereka berpuasa, dan biasa pun cerita-cerita sirah yang disebarkan kepada kita, Nabi biasanya kalau kita kata penat bulan Ramadan, panas bulan Ramadan, biasa orang akan cakap apa? Orang akan cakap sedangkan Nabi pun berpuasa pada bulan Ramadan. Kan sedangkan Nabi berpuasa pada bulan Ramadan ditambah, dan Nabi pun berperang dalam bulan Ramadan masih dalam keadaan puasa. Kan tapi hakikat sebenarnya Nabi SAW itu memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in untuk berbuka puasa, kerana dalam riwayat yang lain menyebutkan wa aqwalakum, dia beri lebih lagi, memberi kekuatan kepada kamu untuk menghadapi musuh. Kata Imam Munawi dalam kitab beliau Fadhul Qadir, hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahawa rupanya Nabi bukan hanya sekadar membenarkan rukhsah keringanan syarak untuk berbuka puasa dalam musafir saja, bahkan ketika mana nak berperang, nak menghadapi musuh, maka dibenarkan juga, diharuskan mereka untuk berbuka puasa. Jadi lain dengan sirah ataupun lain dengan perkara yang kita pernah dengar sebelum ini. Kerana saya sebutkan hadisnya tadi, seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab, berbeza dengan apa yang kita pernah dengar. Baik, ini adalah secara ringkas kepada mukadimah berkenaan dengan sirah. Berkenaan dengan sirah, iaitulah 40 sirah yang popular berkenaan Nabi, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tetapi di sana ada diragukan riwayatnya, di sana ada dibincangkan tentang riwayatnya, dan saya menghimpunkan dalam buku kita, iaitulah 40 sirah popular yang diragui berkenaan dengan Nabi pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi kalau kita tengok hari ini, saya tidaklah nak pergi kepada direct ataupun secara langsung kepada kandungan buku itu, tapi saya nak cerita secara ringkas. Sebenarnya sirah dan siri peperangan ini merupakan satu benda yang dinukilkan secara bersanad. Bersanad ni bermaksud ia secara daripada siapa, daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Jadi kaedah sanad ini adalah kaedah cara periwayatan seperti itu, memang tradisi ilmuwan Islam dalam menukilkan sesuatu perkara daripada hadis, ataupun nak sampai satu perkara berita itu kepada Nabi SAW, maka dia akan dinukilkan dengan cara yang sedemikian. Kan dengan cara yang sedemikian. Jadi kita nak tengoklah secara ringkas sebenarnya apa metodologi, apa kaedah ataupun apa yang ada pada kurun yang awal perbincangan berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Jadi saya sebut secara ringkas, apakah maksud sirah? Kan apakah maksud sirah? Sirah ini secara umumnya kita kata adalah tariqah ataupun sunnah, perjalanan ataupun kita kata sejarah, ataupun kita panggil sebagai sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Maksudnya sirah ini dia apa saja yang dinukilkan kepada Nabi, dia mungkin berbentuk perjalanan kehidupan Nabi, mungkin berbentuk perjalanan dakwah kehidupan Nabi SAW, mungkin juga dia ini adalah siri-siri peperangan yang pernah disertai Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka semua itu kita panggil sirah. Sirah Nabi itu belum cerita daripada kelahiran Nabi, kan, belum cerita juga daripada sudut Nabi, ibu susuan Nabi di perkampungan Bani Sa'id sebagai contoh, kan, kemudian Nabi umur dewasa, kemudian juga selepas itu hijrah Nabi SAW, dibangkitkan jadi Rasul. Itu semua kita kata kandungan-kandungan yang ada dalam sirah Nabi SAW. Jadi sebelum kita pergi jauh kepada perkara itu, maka satu persoalan yang kita boleh timbulkan, kita tanyakan, adakah setiap yang kita dengar, adakah setiap yang kita disampaikan kepada kita itu, adakah setiap perkara itu sahih? Sahih di sini maksudnya 100% tulen, 100% sahih, ataupun dia ada yang kedua yang dipanggil sebagai istilahnya dalam ilmu hadis dipanggil sebagai hasan lah. Maksudnya dia sahih tapi bawah sikit. Dia punya kualiti tu bawah sikit. Ataupun sebenarnya adakah dia dhaif, adakah cerita itu lemah, daripada sudut riwayatnya tidak kukuh, daripada sudut riwayatnya tidak kuat. Jadi itu peringkat yang ketiga, dan juga mungkin jadi peringkat yang keempat, iaitulah tuduhan palsu, cerita yang diada-adakan,
tapi dia orang pandang sebagai sirah. Orang pandang sebagai satu cerita yang disandarkan kepada Nabi SAW, tapi hakikatnya palsu. Baik, jadi kalau kita pergi kepada metod ulama-ulama terdahulu, kita akan nampak bahawa mereka ini bila mana menulis sirah Nabi SAW, ataupun ada dua peringkat lah secara umum, saya nak sebutkan ringkas. Peringkat yang pertama adalah peringkat iaitulah penyebaran sirah, dan peringkat yang dipanggil sebagai waktu itu pengajian sirah. Ni zaman bila ni? Ni zaman selepas Nabi SAW wafat. Iaitulah lebih kurang kita kata pada 100 lebih sikit, sebelum itu sikit lagi dan sebagainya, hijrah. Jadi kalau kita lihat daripada peringkat selepas Nabi wafat itu, sirah Nabi SAW ini difokuskan kepada pengajian dan juga penyebaran. Jadi siapa yang biasa buat tu? Kan kata Imam Ibn Sa'id dalam Tabaqat Ibn Sa'id. Ini juga antara satu Tabaqat Ibn Sa'id kan. Ini juga adalah satu kitab yang penting juga dalam sirah, dan saya menjadikan rujukan juga dalam kitab ataupun dalam buku kita ni, iaitulah 40 sirah popular Nabi SAW dan sahabat yang diragui. Okey, apa kata Ibn Sa'ad dalam Tabaqat beliau? Beliau menukilkan iaitulah Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Ni rupanya tokoh sirah yang awal. Tokoh sahabat yang mana menyebarkan sirah Nabi SAW. Kata Imam Ibn Sa'ad, itulah tugas Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, sahabat Nabi ni, bila Nabi dah wafat, tugasnya adalah mengajarkan hadis Nabi SAW. Tugasnya adalah untuk, kita kata sebagai mengajarkan takwil. Takwil di sini maksudnya tafsir, iaitulah Quran. Kemudian juga mengajarkan maghazi. Maghazi ni maksudnya siri-siri peperangan yang mana ada sirahnya, sejarahnya pada zaman Nabi SAW, ataupun ekspedisi, pengutusan wakil-wakil daripada pihak tentera Islam mungkin, dan juga mungkin juga daripada pihak Quraisy ataupun kafir Quraisy. Jadi ada ekspedisi yang diutuskan, kan, ataupun kita istilahkan sebagai mata-mata, kan, ataupun wakil-wakil yang mana mereka ini ada rundingan tertentu, ataupun kalau tak boleh dengan rundingan, maka pada waktu tu akan berlakulah siri peperangan yang lebih besar. Kan? Jadi semua ini dipanggil sebagai maghazi. Jadi Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, tugas beliau adalah mengajarkannya. Jadi maksudnya daripada kurung yang awal itu lagi, kita nampak bahawa sirah itu telah diajarkan, siri-siri peperangan itu telah dibawa oleh generasi kepada generasi, dan tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan apa sebenarnya pengajarannya ataupun hukum hakam fiqhnya mungkin yang boleh diambil daripada siri peperangan Nabi SAW dan sepanjang sejarah kehidupan Nabi SAW. Baik, kemudian antaranya lagi kalau saya boleh bawa contoh, iaitulah Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau, tarikh beliau, menukilkan iaitulah satu orang ulama yang hebat juga, Urwah Ibn Zubair. Urwah bin Zubair. Kan Urwah Ibn Zubair ini kalau kita tengok anak kepada Zubair bin Awam lah, itulah sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Jadi Urwah Ibn Zubair ni, beliau ini pada zamannya dan zaman beliau itu adalah waktu tu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Jadi beliau ni selalu berutus surat kepada khalifah berkenaan dengan sirah, sejarah siri peperangan Nabi SAW dan sebagainya, dan kemudian disebar-sebarkan pada zaman itu. Dan juga kita kata disampaikan melalui pengajian dan juga proses-proses yang berkaitan dengan apa yang kita panggil sebagai kaedah mendapatkan riwayat-riwayat sirah pada zaman itu. Jadi kalau kita tengok bukunya, riwayat sirah ini dia disampaikan dengan cara yang demikian. Maksudnya diteliti, ditengok, ataupun dilihat semula riwayatnya adakah benar ataupun tepat dan sebagainya. Dan semua ini adalah bertujuan semata-mata untuk menjaga ketulinan agama ataupun menjaga ketulinan fakta yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan kemudian kita tengok pada kurun yang selepas ini, lebih kurang dalam 200 Hijrah, 300 Hijrah, maka berlakulah pembukuan. Berlakulah pembukuan sirah. Proses pertama tadi penyebaran dan pengajian. Proses yang kedua, peringkat yang kedua adalah pembukuan sirah Nabi SAW. Dan kalau kita tengok mereka yang hebat pada zaman itu, antaranya adalah Musa bin Uqbah. Ni tuan-tuan, kita kena tahu sirah kita ni kita ambil daripada susur galur riwayat mana. Kalau Imam Musa bin Uqbah, kata Imam Malik rahimahullah, beliau ini daripada sudut riwayatnya adalah seorang lelaki yang saleh, yang baik, yang siqah, yang terpercaya, dan boleh mengambil sirah yang sahih daripada lelaki ini, kata Imam Malik. Imam Malik hebatlah. Imam Malik menyatakan boleh ambil sirah yang sahih
dan memang dia menjaga ketulinan daripada seorang lelaki namanya Musa bin Uqbah. Kan, jadi kalau kita tengok di situ ramailah daripada sudut ulama, antaranya juga pada kurun itu Syurahbil bin Sa'ad. Di kurun tu juga ada imam-imam yang hebat, Muhammad bin Ishaq sebagai contoh, Al-Waqidi. Cuma di situ kena tengoklah, kalau riwayat daripada Ibnu Ishaq macam mana kita nak menimbang tara, kan? Riwayat daripada Al-Waqidi macam mana kita nak menimbang tara, kan? Riwayat-riwayat daripada ulama yang lain, jadi macam mana ulama-ulama tu kemudian berinteraksi dengan riwayat ataupun dengan apa yang mereka sampaikan melalui perjalanan sirah Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan nampak dia punya proses itu, proses pembukuan itu, maka ditulis Ibnu Shihab menulis, Imam At-Tabari pun menulis. Ini khusus berkenaan dengan sirah. Kan? Akan tetapi proses ulama terdahulu adalah hanya menghimpunkan semua riwayat-riwayat berkaitan dengan sirah. Kalau kita kata, oh sirah ini ada dalam kitab, sirah ini ada dalam kitab para ulama, sebenarnya metodologi para ulama sirah pada waktu itu adalah sekadar menghimpunkan saja semua riwayat sirah secara bersanad, sebagai contoh, secara ada daripada siapa pada siapa pada siapa. Tapi perawi itu sendiri, adakah dia ini terpercaya ataupun dia ni boleh diguna pakai, yang tu ulama-ulama tu kemudian akan menilai daripada sudut periwayatan sirah ataupun apa yang disampaikan kepada kita sampai kepada hari ini. Kan, jadi kita boleh ceritanya secara ringkasnya, daripada sudut penyampaian sirah itu kepada kita sampai hari ini adalah melalui proses bersanad. Akan tetapi para ulama telah cuba menyaring, telah cuba melihat adakah daripada sudut riwayatnya ataupun daripada sudut kualitinya menepati standard ataupun menepati piawaian yang telah diletakkan oleh para ulama hadis. Kan. Jadi sebab tu kalau kita boleh tengok, kita boleh ringkaskan kepada 3 perkara. Pertama, penulisan sirah ini berdasarkan manhaj metodologi muhaddithin, ulama-ulama hadis. Kan, maksudnya memang kena tengok daripada sudut riwayat itu. Kan, dan nak jadi satu riwayat itu sahih, dia kena ada 5 syarat. Dia ada 5 syarat. Kata Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab beliau Al-Fiyah, menyatakan 5 syarat ni mesti ada dalam satu penukilan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis ataupun sirah kita sebutkan tadi, iaitulah apa dia? Fal awwal muttasilul isnad bin naqlil 'adil dhabitil fuadi min an mithlihi min ghairi mashhudhi wa min illatin qadihatin fatu'di. Kata Imam Al-Fiyah Al-Iraqi, kata Imam Al-Iraqi dalam Al-Fiyah. Al-Fiyah ni dia baik-baik syair, tuan-tuan. Kan dia ringkaskan, dia jadi macam kita kata apa? Jadi macam teks lah, teks yang ringkas dan mengandungi banyak maksud dan maknanya. Baik, kata beliau, syarat di sisi ulama-ulama hadis ada 5 untuk memastikan riwayat itu sampai itu sahih. Pertama sekali bersambung sanad. Daripada siapa pada siapa tu kena bersambung sanad. Okay, bersambung sanad. Itu baru peringkat pertama. Peringkat yang kedua, dinukilkan secara adil. Maksudnya orang yang adil. Adil di sini maksudnya dia jaga maruah, dia tak ada perkara-perkara yang dia buat mencela dirinya, perkara-perkara yang boleh mengeluarkan dia daripada status warak sebagai contoh. Kan, jadi dia kena jagalah. Contohnya apa? Pakai kopiah. Kan. Contohnya dia ni tak boleh membuat perkara-perkara yang mana luar kebiasaan, pergi tengok wayang ke, zaman tu tak ada lah tuan-tuan kan, tapi zaman sekarang lah contohnya kan, ataupun pergi kepada majlis hiburan ke, maka yang tu semua menjatuhkan maruah. Maka kredibiliti ulama-ulama selepas bersambung sanad, dia bukan hanya sekadar sambung sanad tu, tapi setiap perawi tu dia mesti ada syarat dia. So 4 syarat perawi tu. Pertama tadi kita sebut seorang yang adil. Yang kedua, dhabit. Dhabit ni maksudnya adalah kejituan ataupun kekuatan daripada sudut hafalan dan juga ingatan juga penulisan. Maksudnya kalau dia tulis tu, dia betul-betul tulis. Kan, penulisan itu dijaga, dipelihara. Kalau hafal betul-betul ingat. Tak adalah terlentang terbalik. Innamal a'malu binniat ke, innamal a'malu binniat, amalu binniat ke, kan, binniat a'malu ke. Dia terlentang terbalik tu masalah tuan-tuan. Kan, dia mesti dalam keadaan dia betul-betul hafal apa yang dia ingat. Dan betul-betul tulisan itu maksudnya penjagaan daripada sudut hafalan, kejituan daripada sudut hafalan, penjagaan daripada sudut penulisan. Maksudnya dia ada kitab dia. Jadi kitab tu betul-betul terpelihara daripada kesalahan, salah riwayat dan sebagainya. Maka semua itu adalah syarat yang ketiga kita sebutkan tadi. Syarat yang keempat adalah tidak boleh syadz, ganjil. Riwayat tu tak boleh ganjil dengan riwayat yang orang lebih terpercaya daripada dia. Katalah ada 10 orang dalam kelas,
Kan mendengar daripada guru yang sama, 10 orang dalam kelas mendengar daripada guru yang sama, dan tiba-tiba 9 riwayat kata A. Maksudnya 9 murid yang meriwayatkan tu kata A. Tiba-tiba B ni dia terpercaya. Kan dia seorang yang dipercayai sebagai seorang yang baik lah, ataupun seorang yang boleh dipercayai daripada sudut riwayatnya. Tiba-tiba dia riwayat B. Padahal 9 orang riwayat A. Tiba-tiba dia riwayat B. Maksudnya dia bersalahan dengan orang yang lebih terpercaya mungkin juga, dan ini menjadikan bahawa hadis itu ganjil, dan ganjil di situ para ulama hadis buat perbincangan kan apakah dia punya penyelesaian dia. Dan syarat yang kelima adalah tidak boleh ada cacat pada riwayat hadis. Cacat pada riwayat hadis. Saya buat contoh mudah lah. Kita katakan batu permata dengan bilian, berlian kan, ataupun jenis batu permata yang dibuat daripada sekian-sekian batu dengan berlian. Yang ni hanya orang yang sentiasa dan selalu dan mahir dalam ilmu itu dia akan dapat bezakan antara permata dengan berlian, ataupun kita kata permata dengan kaca. Bentuk sama, design sama, tapi kalau orang yang pakar hari-hari duk buat permata, hari-hari duk berinteraksi dengan benda-benda hiasan daripada kaca, dia akan dapat beza. Dia akan ada. Begitu juga ulama hadis. Nampak riwayat itu macam okey je semua. Daripada siapa. Ataupun dia punya teks hadis tu, matan hadis tu, teks dia tu nampak okey je, tak ada masalah. Tapi ulama hadis boleh menghidu. Yang ni rupanya ada sedikit kesilapan. Patut riwayat yang betulnya begini. Kan patut dia punya riwayatnya, kalau sanad dia orang ini dia begini dan sebagainya. Jadi contoh yang lain kalau saya boleh nukilkan sebagai contoh emas kan. Emas 999 dan emas kita kata 916. Kan 999 916. Jadi kalau dulu tu dibuat perhiasan, biasanya 99 orang tak buat perhiasan lah kan, tapi 916 tu biasa orang buat perhiasan. Jadi bila tengok design sama, semua sama, jadi orang yang pakar hari-hari dalam bidang emas ni dapat beza. Ini sebenarnya emas perhiasan daripada emas 999. Ini emas perhiasan daripada 916. Dia dapat beza. Kita orang awam ni nampak sama ya tuan-tuan. Kan jadi ulama hadis dia tahu. So 5 syarat ini bersambung sanad, perawi itu adil, jaga maruah dia. Kemudian juga dia itu kejituan, maksudnya pemeliharaan daripada sudut hafalan ataupun penulisan kitab. Dan yang keempat itulah tidak ganjil daripada riwayat yang lain. Dan yang kelima adalah dia itu bebas daripada cacat daripada sudut riwayat dan teks yang dibawakan itu. Ini kita kata metodologi yang pertama di kalangan pada ulama hadis pada peringkat yang awal berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Dan kemudian datang peringkat yang kedua, iaitulah mereka menukilkan riwayat-riwayat itu dengan sanad semata-mata, tanpa cek, dengan sanad semata-mata. So maksudnya masukkan saja dalam kitab mereka nukilkan selagi ada riwayat, selagi ada dia punya kisah-kisah, dan selagi ada dia punya kita kata apa sebagai perbincangannya, maka mereka akan masukkan, mereka akan letakkan riwayat-riwayat sirah itu tanpa ada menilai daripada sudut riwayatnya. Kemudian yang ketiga, iaitulah proses yang keseterusnya, datang ulama-ulama yang terkemudian, selepas mana metod tadi kita sebut ulama hadis, kemudian ada metod yang mana himpunkan saja riwayat-riwayat itu, dan kemudian datang keseterusnya yang peringkat yang ketiga, ulama yang terkemudian, mereka bukan sekadar himpun, bukan sekadar menukilkan daripada kitab-kitab, tapi mereka membuat penyaringan terhadap teks ataupun sirah, yang mana sirah-sirah itu mestilah kita kata sebagai contohnya sirah tentang betul ke nama kucing Nabi tu Muizab, yang tidur dekat kapek, yang tidur dekat sejadah Nabi tu dan sebagainya atas jubah Nabi, betulkah sebenarnya riwayat itu? Maka para ulama akan mengkaji. Contoh yang lain, betul ke di malam hijrah itu Saidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi SAW? Kan? Ataupun hijrah itu berlaku pada waktu siang sebagai contoh. Maka semua ini membawa kepada perbincangan ilmiah daripada sudut para ulama untuk menilai riwayat itu. Kan contohnya lagi kita kata betul ke kita pernah dengar Nabi SAW bila mana meninggal dunia, air mandian Nabi itu tersejak ke langit. Betul ke riwayat itu? Sebagai contohnya kan. Ataupun kita dengar riwayat berkenaan dengan para sahabat. Betul ke Saidina Abdul Rahman bin Auf itu merangkak masuk syurga dengan sebab terlalu kaya? Mungkin kita biasa dengar ni. Sebab tu saya sebut 40 sirah popular yang diragui. Diragui di sini boleh jadi dia itu daripada sudut riwayatnya ada 2-3 riwayat,
dan mungkin ada riwayat yang lebih sahih daripada riwayat yang kita dengar, itu diragui jugalah. Ataupun mungkin juga riwayat yang sama kuat yang kata ni pun betul, ataupun mungkin riwayat yang satu tu sahih, satu tu lemah. Kan satu tu sahih riwayat, tapi yang sahih tu tak popular. Contoh kita kata Saidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya waktu zaman jahiliah. Kan Saidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya di zaman jahiliah. Yang tu sirah yang sahih, bukan sahih, sirah yang selalu popular tersebar. Tapi yang sahihnya, yang betulnya, yang kuatnya riwayatnya, Saidina Umar tidak pernah membunuh anak perempuannya di waktu zaman jahiliah. Bahkan disebut oleh Ad-Dahabi dan ramai lagi para ulama yang lain dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab sirah mereka menyatakan bahawa Hafsah binti Umar itu, anak kepada Saidina Umar itu lahir sebelum zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah dah lahir dah. Mustahil lah beliau boleh hidup serta boleh berkahwin dengan Nabi SAW kalau Saidina Umar ini jenis membunuh anak perempuannya waktu zaman jahiliah. Kan. Jadi ini kita kata di antara sahih dan juga antara yang lemah. Dan ada kisah-kisah yang dinukilkan itu secara jelasnya palsu. Memang tidak ada riwayat. Hanya dinukilkan untuk penipu lara, penyedap kepada cerita, tambah perisa, Ajinomoto, MSG. Kan. Jadi menjadikan satu riwayat sirah tu sedap kalau kita dengar. Tapi hakikatnya ia adalah palsu. Kan sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya Nabi SAW itu bukan, maksudnya sahabat itu sebagai contohnya Saidina Umar Khattab dileteri isterinya. Oh itu sedap tu tuan-tuan, buat ceramah kan, buat tazkirah. Ataupun kita kata sebagai contohnya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Ramai ulama hadis, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ibn Qayyim, Syekh Syuaib Arnaud menyatakan dia mungkar ataupun palsu riwayat itu kan, tapi masih lagi bebas untuk disebarkan. Kan mungkin di sini kita kata, dan saya cuba menulis buku ini ikut piawaian ataupun standard yang telah dikeluarkan oleh JAKIM, KDN JAKIM. Iaitulah apa, daripada sudut footnote dia, nota dia, nukilan kitab dia, kalau hadis itu statusnya macam mana, cerita itu statusnya macam mana, semua ini adalah semata-mata untuk kita letakkan satu perkara berkenaan dengan sirah ini. Kita nak tahu apa yang sampai kepada kita selama ini, adakah ada riwayat lain yang lebih kuat, ataupun sebenarnya ada riwayat lain yang lebih sahih, ataupun sebenarnya dia itu adalah tersangat lemah riwayatnya, ataupun bukan sangat tersangat lemah, bahkan palsu riwayatnya. Jadi inilah perkara-perkara yang kita perlu perhatikan betul-betul daripada sudut kita menyampaikan cerita dan mengambil pengajaran. Saya tak nafikan mungkin cerita-cerita itu ada pengajaran. Sebagai contoh, seorang Yahudi buta, itulah wanita Yahudi buta yang mana Nabi menyuapkan makan ke mulutnya di pasar Madinah. Di pasar Madinah. Sehingga dia tak tahu yang itu adalah Nabi SAW, dan setelah banyak kali dan datang Sayyidina Abu Bakar pula menyuapkannya agak kasar. Maka dia pun tanya siapa ni, dan mana orang yang telah pun dia dulu duk maki Nabi, duk cela Nabi dan sebagainya kan. Tapi kemudian akhirnya dia masuk Islam selepas Nabi SAW wafat, dan dia tahu bahawa yang suapkan mulut itu adalah bukan Nabi. Jadi adakah cerita ini sahih? Adakah cerita ini benar daripada sudut kitab-kitab muktabar yang dinukilkan oleh ulama-ulama terdahulu, ataupun sebenarnya ada beberapa isu yang boleh diperbincangkan di situ. Inilah kita kata benda-benda yang tersebar, yang popular, yang cuba untuk kita nak bincangkan, yang cuba untuk kita ketengahkan. Bukan saya nak kata betul tak betul tuan-tuan. Dan saya sebut dalam buku ni, kita bukan untuk menilai betul tak betul, tapi kita membawa pandangan ulama berkenaan dengan sesuatu kisah ataupun cerita itu untuk dijadikan sebagai hujah ataupun untuk dijadikan sebagai penilaian supaya masyarakat awam boleh membaca. Kan, jadi saya alu-alukan sekadar ringkas tu saja tuan-tuan, supaya kalau tuan-tuan suka, tuan-tuan rajin nak tengok buku ni, maka tuan-tuan boleh dapatkan di PTS segera. Baru saja dicetak, dan ia merupakan salah satu, kalau ikutkan buku saya yang ketiga, siri 40 di PTS ini, dan saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada PTS dan tim yang khususnya kepada Ustaz Ikram yang tak jemu-jemu membimbing untuk menghasilkan buku dan karya ilmiah ini. Dan dia bukan semata-mata untuk kita nak katakan sebagai daripada sudut biasa-biasa saja hidangannya, tapi kita nak satu manfaat, satu ilmu, satu kaedah, metodologi, supaya para ulama ataupun kita sendiri boleh melihat macam mana para ulama sirah bekerja keras
untuk menyaring sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu apa lagi yang ada dalam buku ini, apa kaedah ulama sirah terkini, apa kaedah penulisan buku ini, dia punya metod dia, insya-Allah yang tu kita akan sambung pada siri yang akan datang ketika mana kita membincangkan buku ini sekali lagi. Jangan lupa tuan-tuan, pada setiap hari Isnin sepanjang bulan Ramadan ini kita akan bersiaran dan untuk membincangkan secara ringkas tentang buku kita ni selama 20 ke setengah jam, dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan idea ataupun memberikan kita ini kefahaman secara ringkas bagaimana kaedah ulama sirah bila berinteraksi dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui proses-proses penyaringan, melalui proses-proses penulisan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan lupa temu janji kita pada Isnin minggu hadapan, kita akan bongkar lagi apa yang ada dalam buku ni dan insya-Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi sekadar itu saja daripada kami, daripada pihak PTS dan saya sebagai penulis. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Teruskan berpuasa, teruskan ibadat. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah terima amalan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dapatkan buku ini insya-Allah.